soalan politik. Tapi, yalah, tak jawab, tak boleh juga. Ya? Anda kata DAP anti-Islam. Okey. Saya bukan ahli parti DAP. Itu pertama. Dan yang kedua, saya bukan pentaksub DAP. Saya bukan ahli DAP. Saya bukan pentaksub puak DAP. Tidak. Tapi saya cuma untuk memangkah di PRU, saya hanya pengkaji. Orang yang nak bertanya, orang penting, orang besar, supaya saya faham perspektif yang sebenarnya. Dan juga saya nak menilai sebagai orang Islam yang Allah suruh saya yang Islam bersikap adil dan tidak menzolimi walaupun terhadap non-Muslim. Akhlak itu kita dapat dari Quran. Kepada sesiapa pun kamu kena bersikap adil, kata Allah. Maka terhadap DAP, bila orang tanya saya berkata, saya kena adil dengan mereka. Sebab agama ajar saya begitu. Bukan you all ajar saya. Agama ajar saya begitu. Jadi bila saya nak bersikap adil, saya kena kaji. Dan DAP menguasai Pulau Pinang. Saya boleh kaji. Saya boleh masuk bilik bertanya. Dan akhirnya ada beberapa perkara yang boleh saya dedahkan. Pertama, bila kita tanya pada pemimpin DAP, bila kita tengok jawapan-jawapan, ada beberapa perkara yang DAP jadikan ia pegangan. Ingat, dia parti politik di Malaysia. DAP parti politik bukan di Amerika, di Malaysia. Mengikut perlembagaan Malaysia. Diluluskan sebagai parti politik. Maka DAP di Malaysia, dia ada beberapa pegangan. Dan pegangan ini, dia sepakati dengan rakan-rakannya dalam politik. DAP ada rakan-rakannya. Dan inilah pegangan yang disepakati dengan rakan-rakannya dalam politik. Itu boleh saya sahkan. Itu boleh saya sahkan. Dalam kajian saya, penelitian saya. Ada lebih kurang 7 perkara. Lebih kurang 7 perkara yang DAP jadikan pegangan selari dengan rakan-rakan yang lain. Antaranya, kedaulatan Raja-Raja Melayu. DAP terima itu. Tak langgar langsung. Yang kedua, kedaulatan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dia tak lawan. Yang ketiga, keistimewaan bangsa Melayu. Dia tak lawan. Dan yang keempat, kedudukan Islam dalam perlembagaan. Dia iktiraf. Dia tak lawan. Jadi bila saya sedar itu, saya menyedari DAP, apa saja anda nak kata pun, dia sebenarnya dalam konteks Islam, kalau kita mengatakan dia anti-Islam, jika ia bermaksud mereka anti-Islam 100%, itu tak betul. Mereka bukan anti-Islam seperti itu. Mereka menerima Islam. Tetapi dalam konteks Malaysia, DAP menerima Islam sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan. Maka bagi kelompok DAP, perlembagaan Malaysia itu, mereka tatang. Mereka warga negara Malaysia, maka perlembagaan Malaysia lah yang mereka dukung. Dan dalam perlembagaan ada kenyataan, ada klausa tentang Islam dalam perlembagaan. Itu mereka tatang. Contoh, Islam is the religion of the federation. Itu kenyataan perlembagaan. Apa maksudnya? Islam, negara persekutuan. Ia tercatat dalam perlembagaan. DAP sokong. Maka dia menyokong Islam, bukan anti-Islam. Dia menyokong Islam sebagaimana yang terdapat dalam perlembagaan. Maka bila kita nak mendekati DAP untuk berdakwah, maka kita ada asas. Asasnya ialah Islam sebagaimana dalam perlembagaan. Sebab tu di Pulau Pinang kita lihat dia tak ada masalah langsung dengan Islam. Cuma orang fitnah. DAP tak izinkan masjid di Pulau Pinang azan. Bohong. Kita di Pulau Pinang sedar itu semua bohong. Tak pernah pimpinan DAP melarang kita azan.
Dan saya tahu sangat-sangat sebab saya dalam majlis. Saya tahu sangat. Yang mengeluar kenyataan, jangan sebelum subuh, jangan pasang Quran kuat-kuat. Itu nasihat mufti, bukan politik. Azan dia punya bank sampai melelong kita. Punya kuat, termasuk subuh. Siapa di sini yang masjidnya subuh tak boleh azan? Tak ada langsung, bohong. Itu fitnah pembohongan. Dan untuk naikkan Quran sebelum Ramadan ada projek Quran. Kerajaan bagi duit yang tak pernah diberikan sebelum ini. Untuk kafan, naik gaji guru, pemberian untuk sekolah agama diberikan tinggi berbanding sebelum ini. Sebab mereka tak pernah anti-Islam sebagaimana dalam perlembagaan. Jadi kalau anda mengatakan dia anti-Islam, saya tak setuju. Dia sokong Islam sebagaimana dalam perlembagaan. Itu poin penting. Islam agama persekutuan, tak tolak sebab dalam perlembagaan. Kami terima itu. Cuma kita tahu bahawa kita terpaksa menerangkan lagi halnya lebih detail. Sebab itu saya sentiasa mendoakan. Kalau ada orang tak bersetuju, silakan. Tapi ini pendirian saya yang tak mungkin berubah. Oleh sebab mereka hormat Islam sebagaimana dalam perlembagaan, itu asas mendekati mereka. Ada asas. Tapi kita nak fahamkan mereka lebih detail tentang Islam. Nak fahamkan kepada mereka lebih detail tentang Islam. Maka sebab itu saya mengharapkan ada kelompok yang rapat dengan mereka. Bukan yang mengkhinzirkan mereka, bukan mengutuk mereka, mengharbikan mereka. Saya mengharapkan sebab asasnya ada. Mereka terima Islam sebagaimana dalam perlembagaan Malaysia, mereka datang itu. Sebab itu saya mengharapkan ada kelompok yang sentiasa mendekati mereka. Tapi bukan mendekati begitu saja dengan harapan kelompok yang beragama Islam ini akan mendekati mereka, rapat jinak mesra dengan mereka supaya dakwah itu dapat dipertingkatkan. Supaya dengannya Islam lebih daripada perlembagaan itu mereka faham. Dan bila mereka faham itu penting untuk masa depan Malaysia. Jadi mereka bukan anti-Islam 100%, no. Malah saya kata never. Tapi Islam seperti dalam perlembagaan itu titik tolak yang baik. Tapi kalau kita harbikan mereka terus, tak betul. Sepatutnya jadikan itu sebagai asas untuk mendekati dan dakwah lagi. InsyaAllah. Okey? Itu saja jawapan saya. Itu saja. Okey? InsyaAllah.